Yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Haji Kipli bin Haji Yassin, Mufti Negeri Sarawak. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke Sarawak. Ya Datuk. Kami sampai makan. Kami sampai situ makan mi kampua. Mi kampua Datuk. Baru kami tahu mi kampua nyaman. Betul ke Datuk? Ayat sibu saya. Betul. Tapi slang tu ada. Baik Datuk, selain mi kampua, apa lagi yang istimewa makanan di Sibu ni Datuk? Banyaklah makan di Sibu ni, tapi sekarang ni adalah musim buah. Kita ada buah dabai, special macam olive Sarawak. Itu yang special di Sibu ni. Kita maknanya satu buah-buahan tempatan yang sangat unik. Itu antara dah makan belum? Belum lagi Datuk. Akan cuba tu insya-Allah. Baik, jadi kita nak warawkan indahnya makanan tempatan di sebuah tempat. Jadi bolehlah tuan-tuan hari di sini. Bergandingan dengan Sahibus Samahah pada malam ini yang berbahagia Datuk Haji Badlisyah bin Haji Aluddin, Timbalan Mufti Pahang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita naik belon tadi Datuk? Macam mana? Bagaimana kita naik belon tadi? Belon. Ini panggilnya belon. Kapal terbang. Okey. Naik belon. Okey. Baik. Tidak ketinggalan panelis kita yang ketiga yang berbahagia Datuk Profesor Madya Dr. Muhammad Izzar Arif Muhammad Kashim, Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Penyiaran Islam UKM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bagi ayat Sarawak juga ni. Gapna kita arito. Kami baik. Betul ke? Betul tak? Juri kata betul. Alhamdulillah. Tak betul. Juri kata betul tak betul. Gapna kita arito maksudnya segak kamu hari ini. Oh ya. Jauh sangat. Jawapan tadi apa Datuk? Jawapan Datuk tadi apa? Jadi bagaimana kita nak menzahirkan cita teragung ini dalam kalangan masyarakat kita, seperti mana kita rasa cinta kepada orang yang kita kenal. Silakan Datuk. Terima kasih Rizal, Dep-Dep kehormat, panelis, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta teragung. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan, bila sebut cinta teragung, sudah semestinya cinta yang pertama dan utama ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutuskan kepada kita sehingga kita dalam keadaan menerima cahaya dan hidayah apabila diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seperti di dalam video yang telah dijelaskan tadi. Jadi bila kita sebut tentang itu, cinta teragung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah semestinya sebagai sempena dengan sambutan Maulid Rasul peringkat Sarawak ini, kita cuba maknanya tanamkan dalam jiwa kita sesungguhnya untuk juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Kerana utusan ini adalah utusan yang sangat besar, sebab sifatnya adalah merupakan suatu yang sukar untuk kita gambarkan dengan perkataan, tetapi nikmat dan rahmat yang dibawa sehingga kita boleh menjadi muslim dan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tak ada tolok bandingnya. Sebab itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Maka sebab itu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nak petik sedikit apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita katakan tentang cinta yang teragung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan membenihkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga cinta kita kepada Rasulullah akan membawa kita kepada cinta kepada pemilik kita, itu Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya petik sedikit daripada surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, hingga akhirul ayat. Saya ambil di situ depan Said Rizal ya. Bila kita lihat di situ firman Allah Subhanahu wa taala itu bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku.
Maknanya Allah turunkan, utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk menyatakan kepada manusia seluruhnya, kalau kamu mencintai Allah, maka hendaklah ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hasil daripada itu Allah nyatakan yuhibbukumullah, maka itu yang akan mendapat balasannya. Tapi saya nak rumuskan antara perkara penting untuk kita terus menzahirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang perlu ada ialah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kita kena sungguh-sungguh, ya, maknanya mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirahnya dan sunnahnya. Dan terakhir sekali, kita banyakkan selawat dan amalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia akan membenih dan membuahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak tahu, kita nak kenal pasti parameter ataupun kayu ukur seseorang itu telah menzahirkan rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih hadirin saya Al-Fadhil Ustaz Rizal Ramli selaku moderator, rakan-rakan bicara wara pada malam ini Sahibus Samahah Datuk Haji Kipli bin Haji Yassin dan Profesor Madya Datuk Dr. Izzah Arif. Seterusnya para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Ya, di antara perkara aksiomatis dalam syariat Islam adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ulama sepakat mengatakan bahawa wajib kita cinta Nabi, kerana cinta Nabi adalah salah satu daripada cabang iman dan merupakan konsekuensi daripada syahadah yang kita ucapkan Muhammad Rasulullah. Sebab itu para ulama menyusun banyak bab cinta Nabi ini dalam pelbagai kitab. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i misalnya dalam kitab Sahih Muslim, dia susun bab wajib cinta Nabi, lebih daripada cinta kepada isteri, suami, anak-anak, mak bapak, bahkan semua manusia. Sebab itu cinta mustahak. Cuma Ustaz Rizal tanya, apa tanda? Kita kalau mengaku sesuatu mesti ada tanda. Saya kalau nak mengaku tapak Masjid An-Nur ni tapak nenek, tanah nenek saya boleh mengaku. Ini masjid ni tanahnya tanah nenek saya ni. Tapi kalau pengurusi datang minta bukti, saya tak ada, mengaku saja. Sama macam cinta. Saya cinta Nabi, apa bukti? Tak ada, mengaku saja. Tak boleh. Pengakuan mesti ada bukti. Apa bukti seorang tu cinta Nabi? Ada satu nasihat diberikan oleh Syekh Hatim bin Ulwan Al-Asam rahimahullah. Dia ni ulama besar abad ketiga Hijrah. Dia banyak memberi nasihat yang bagus pada kita. Salah satunya, manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kazibatun. Siapa mengaku 4 perkara tanpa ada bukti 4 perkara, maka pengakuannya itu bohong semata-mata. Saya tak ulas 4-4 lah, nanti panjang masanya. Salah satu yang beliau sebutkan, waman adda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kazbun. Siapa mengaku cinta Nabi tapi benci kepada orang miskin, maka pengakuannya itu bohong. Maka kalau kita nak mengaku cinta Nabi, ayo dekati orang miskin, santuni mereka dan bantulah mereka. Wallahu a'lam. Datuk Izzar, ya, seringkali disebut tentang syafaat ni di mana-mana pun. Orang kata kita kena pastikan kita dapat syafaat baginda. Kenapa syafaat ini satu benda yang dilihat sebagai award yang cukup penting di garisan penamat akhir nanti, Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, saya kasih sahabat-sahabat saya, tuan-tuan perempuan, para penonton yang sedang menonton forum perdana Hal Ehwal Islam di TV1 pada malam ini. Tuan-tuan perempuan, sebelum saya nak mulakan, saya nak tanya orang sibuk. Apa cita-cita orang teh? Well, I am sibuin. Alhamdulillah, boleh juga cakap orang sibuk. Tapi tuan-tuan dan puan, sebenarnya bila kita bercakap tentang syafaat,
syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang kita kejar. Tuan-tuan, apa maksud syafaat? Syafaat at-tawassut lil ghairi bi jalbi manfa'atin masyru'atan lahu aw daf'an madarrah anhu. Iaitu kita ni nak minta seseorang itu membantu kita dapat manfaat di akhirat kelak, dan elak kita daripada masuk neraka. Siapa yang boleh buat benda ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Allah lakarkan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Tuan-tuan, jangan katalah tuan-tuan, baru ni orang pergi haji. Saya tahu ramai orang Sarawak pergi haji. Panas tuan-tuan, 49 darjah Celsius, 48 darjah Celsius. Tuan-tuan, sangat panas. Masa tu tuan-tuan, air keliling. Saya pergi tahun sebelumnya pun sama juga, panas tuan-tuan. Setiap kali berjalan cari air, cari air, cari air. Dan alhamdulillah ramai orang infak, ramai orang bersedekah. Tuan-tuan, percaya atau tidak, di padang mahsyar lagi panas. Lagi panas. Bahkan dalam riwayat mengatakan bahawa kita dengan matahari sejengkal saja penuh membanjiri padang mahsyar. Tuan-tuan, siapa yang bagi syafaat untuk kita minum? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat mengatakan bahawa tidak ada orang lain yang boleh minum inna al-kautsar ini, sehinggalah Nabi yang mula-mula minum. Selepas itu rasul-rasul dan nabi-nabi, barulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenapa? Sebab di padang mahsyar bukanlah suatu perkara yang mudah untuk kita masuk dalam syurga, kecuali dengan amalan kita. Amalan kita tak cukup bang. Semayang malam tak cukup bang. Kita puasa sunat pun tak buat bang. Sedekah pun ala-ala kadar bang. Kita hidupkan, wakafkan masjid pun kita berkira bang. Bang, nak masuk duit dalam tabung bang, berkira ya Rabbi. Ada orang dalam tu ada RM1, ada RM5, ada RM10, RM20 bang. Dia pilih yang paling kecil bang untuk dapat pahala. Dia sumbatnya dalam tabung sambil senyum agar dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala senyum. RM1. Tapi bang, macam tu pun Allah bagi kita syafaat untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita nak kejar syafaat Nabi. Tak kejar syafaat Nabi, sebab bukan senang nak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW kalau kita tak bersungguh-sungguh mencintai Rasulullah SAW. Baik. Jadi bagaimana kita menzahirkan cinta teragung dalam mempertahankan Nabi dan agama kita daripada anasir-anasir yang bersifat negatif, Datuk? Okey, terima kasih Saudara Rizal, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Islam telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah terima Islam sebagai satu cara hidup. Namun dalam kita memartabatkan dan memberkasakan Islam itu sudah pasti ada cabaran. Sama ada cabaran datang daripada luar atau cabaran daripada umat Islam itu sendiri. Saya nak mengajak kita introspection diri kita sendiri, umat Islam, melihat muhasabah diri kita sendiri. Apa yang boleh kita lakukan untuk mempertahankan Islam? Mungkin di sana dengan kata-kata orang ada juga konsep Islamofobia, orang takut dan gurun dengan Islam, satu persepsi yang salah tentang Islam. Dan kita kena lihat muhasabah itu ada antara faktornya adalah disebabkan oleh faktor dalaman, faktor umat Islam itu sendiri. Maka sewajarnya untuk memperjuangkan nama indah Islam, memperjuangkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tetap murni sifatnya dan dihayati oleh seluruh umat dan seluruh manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, kita sama-sama perkasakan dakwah Islamiah itu. Sampaikan Islam. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Apa yang kita tahu tentang Islam, apa yang kita ada tentang ilmu Islam itu sampaikan. Sebab itu alhamdulillah kita sambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu signifikannya supaya kita menggarapkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan apa ajarannya. Cuma bagaimana cara kita menyambut itu kita kena lakukan. Kita kena fikir bagaimana untuk menyuburkan Islam itu sendiri dalam bentuk penghayatan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kita sebagai umat Islam, kita menjadi amanah untuk memikul tanggungjawab Islam ini. Maka hayatilah Islam itu keseluruhannya sekali. Sebab itu Allah perintahkan udkhulu fis silmi kafah.
Masuklah kamu dalam Islam semuanya sekali. Bukannya pilih-pilih ikut suka. Nafsu kata ya baru kita nak ambil. Tidak. Dia kena akur dan taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pilih ikut nafsu kita. Ikut apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Itulah merupakan suatu yang sangat penting, yang perlu ditonjolkan, dizahirkan oleh umat Islam kepada seluruh dunia itu sendiri. Kemudian kita kena menjadi contoh. Sebab itu kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita kena jadi contoh. Orang boleh tengok apa kelebihan dan apa kebaikan kita. Kita kena jadi juara dalam semua perkara kebaikan. Itu sangat penting. Zahirkan keindahan Islam dalam bentuk penghayatan itu sendiri. Dan akhir sekali, saya ingin mengajak untuk menaikkan dan juga memperkasakan Islam. Dia memerlukan penganutnya. Bersatulah kita. Jangan kita bercakaran sesama sendiri. Rasulullah persaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar dalam hijrah, suku-suku yang ada dan sebagainya. Sudah cukup untuk membuktikan, untuk memertabatkan Islam itu, kita perlu bersatu untuk menyatakan, menyampaikan keindahan Islam. Barulah orang akan lihat bahawa betapa indahnya Islam ini, betapa Islam itu membawa manusia ke jalan kebaikan dan akan menempatkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apakah formula terbaik dan berkesan yang boleh kita belajar daripada kepimpinan dan juga dakwah Nabi dalam konteks negara Malaysia yang kepelbagaian kaum agama bangsa? Datuk. Ya benar, kalau kita merentas ke relung masa, kita telusuri terowong sirah junjungan, kita dapat melihat masyarakat umat Islam di Madinah itu hanya 1/3 saja. Selebih itu adalah non-Muslim. Dan Madinah ini dia lebih kosmopolitan berbanding Mekah yang lebih homogeneous. Maka Nabi telah meniupkan 4 semangat untuk kesepaduan, iaitu ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Iaitu pertama sekali mesti kenal, kemudian mesti memahami, membantu dan berkongsi rasa. Sebab itu kalau kita pindahkan contoh ini dalam konteks kita, negara kita pun sangat kompleks. Kita dari segi suku bangsa, kaum begitu besar sekali di negara kita ini. Walaupun ada orang buat lucu kata Malaysia ni suku bangsanya CIMB dia panggil. Cina, India, Melayu, Bangladesh. Dia kata CIMB. Tapi tidak, kita di Malaysia ni Bumi Putera Semenanjung, Bumi Putera Sabah, Bumi Putera Sarawak, ada orang Cina, India, Peranakan. Tetapi disebabkan kita tidak ada ta'aruf, kita tak kenal, maka kita tak cinta. Kalau Bumi Putera Semenanjung, kita ada Melayu, kita ada Asli, kita ada Serani, kita ada Siam. Melayu tu pula pecah, ada Jawa, Bugis, Banjar, Bawean, Kampar, Kerinci, Mendeling, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Kalau orang asli itu pula ada 18 suku terbahagi dengan 3 kumpulan, setiap kumpulan pula ada 6 suku. Negrito, Senoi, Proto Malay. Negrito ada Kintak, Lano, Jahai, Menrik, Batik. Senoinya ada Cik Wong, Mahmeri, Jahud, Semak Beri, Semai, Temia. Melayu Protonya orang Kuala, Kanak, Seletar, Jakun, Semelai, Temuan. Serani lagi, Siam lagi, kita tak kenal. Bumi Putera Sabah, 33 kumpulan pribumi, berkomunikasi dalam lebih 50 bahasa dan ada 80 dialek etnik. Etnik terbesarnya Kadazan Dusun, 30% daripada keseluruhan. Bajau dan kumpulan Kinret, ini banyak di kawasan pantai barat dan juga di pantai timur Sabah. Kudat, Sandakan, Lak Datu, Kunak, Sempurna sampai Tawau. Ada Murut, orang bukit, 29 sub-etnik. Tak campur lagi Rungus, Bisaya, Melayu, Brunei, Kedayan, Tidong, Litut dan macam-macam lagi. Kalau kita di Sarawak ni, Masya Allah, Sarawak ni kurang lebih ada 27. Iban, Bidayo, Melayu Sarawak dengan Melanau. Kalau Iban ni Dayak Laut, kalau Bidayo ni Dayak Darat. Belum campur orang Ulu, ada Kayan, Kenyah, Kajang, Kejaman, Punan, Ukit, Penan, Lun Bawang, Lun Dayeh. Apa lagi? Bisaya, Kedayan. Saya ingat kita sama kita pun belum tentu kenal. Kemudian kita ada rakan-rakan masyarakat Tionghoa, orang Cina. Macam kita di sini sibuk ramai Cina. Ada Hokkien, Hakka, Teochew, Kantonis, Hanan, Hokcia. Kalau kita Cina, Cina semualah. Kita mana tahu dia Cina apa. Jumpa orang India. India ada Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, Hindis, Gujarati, macam-macam lagi. Ada Peranakan, Baba, Ceti. Sebab itu dalam Quran dicanangkan ayat 13 surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ujungnya apa? Li ta'arafu. Engkau mesti kenal semua.
Maka dengan kenal datang cinta, datang tafahum, datang ta'awud. Ini yang Nabi ajarkan kepada masyarakat di Madinah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kan pemerhatian Datuk, sudut pandang Datuk kan. Andai kata Nabi masih ada ketika ini, pada pandangan Datuk, apa penilaian yang boleh dibuat tentang umatnya, khususnya di negara kita Malaysia? Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang bila kita tengok dalam YouTube ada orang Arab dia nyanyi, Laukana bainanal habib. Dia buat satu program, tuan-tuan. Dia jumpa orang tepi jalan, bagaimana kalau Nabi Muhammad SAW ada? Semua menangis, tuan-tuan. Semua menangis. Sebab apa? Kita tak pernah jumpa Nabi. Tapi bila tengok Nabi SAW, orang bercakap tentang Nabi, dia orang menangis, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab cinta itu datang daripada dalam. Itu sebabnya kalaulah Nabi SAW ada, tuan-tuan, perkara pertama yang Nabi akan cakap, dan Nabi akan ulang balik apa yang Nabi pernah sebut suatu ketika dulu. Wa innahu may ya'ishu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, atau kama qala. Sesiapa yang akan hidup selepas aku, kata Nabi, kamu akan tengok mereka berpecah belah sama-sama mereka. Orang Islam bergaduh sama-sama mereka. Tuan-tuan, inilah yang Allah kata dalam Al-Quran, bila kamu bergaduh, berpecah, apa yang akan berlaku pada kita orang Islam? Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Bergaduh menyebabkan kita tak kuat. Itu sebabnya alhamdulillah tahniah kepada Datuk Misnu, pengerusi Majlis Agama Islam Sarawak, begitu juga JAKIM Sarawak, begitu juga JAKIM Malaysia, yang begitu bersungguh-sungguh nak pastikan, tuan-tuan, puan-puan, agar kita ini bersatu padu. Tadi saya daripada Kuala Lumpur naik kapal terbang. Kalau ikutkan Ustaz Rizal tadi, kita naik balon. Balon. Dalam bahasa Inggeris, balon. Naik balon. Sebelum naik balon, saya, tuan-tuan, tak suka pakai mask. Sebab saya cepat lemas. Dia pakai mask. Orang tak kenal dia, tuan-tuan. Jadi saya jalan, orang bergambar. Jadi bila bergambar, ada seorang hamba Allah sebelum saya naik, dia bergambar, dia ambil, Ustaz, boleh saya ambil gambar sama Ustaz? Boleh, tak ada masalah pun ambil gambar. Ada programkah kita di Sibu? Ya, ni satu kapal terbang ni. Ada programkah kita di Sibu? Ya, ada Sibu. Saya ada di Masjid An-Nur, forum perdana TV1. Oh, Masjid An-Nur, ya, tahu. Jemputlah datang beramai-ramai ke masjid itu. Tahu tak dia jawab apa? Ustaz, saya bukan Muslim. Dia tak Muslim, tetapi dia kenal saya. Tuan-tuan dan puan, apa maksudnya? Tahniah kepada Mufti Sarawak, Datuk Misnu, kerana berjaya menyatukan dan melihat bahawa Islam dan mereka yang bukan Islam di Sarawak ini dapat hidup bersama. Mereka boleh kenal, boleh tengok forum perdana. Dia tak boleh datang ke masjid. Saya kata tak apa, tengok dalam TV1. Tahu kan, TV1 mesti ada kan? Ada. Dia tengok, harap-harap dia tengok. Saya ni, alhamdulillah dia tengok tu. Ya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, itu sebenarnya yang kita mahu. Kalau kita bergaduh, malu kita kepada mereka yang bukan Islam. Malu kepada mereka yang baru nak menerima Islam. Jadi oleh sebab itu, kita kena jaga bahawa Nabi SAW mengajarkan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Aku diutuskan untuk apa? Untuk mengajak semua manusia. Ikutlah Islam. Ikutlah agama yang baik. Ikutlah akhlak yang baik. Seperti mana yang disebut oleh rakan-rakan panel saya. Tuan, bila tengok masjid penuh, program-program agama penuh, alhamdulillah, itu salah satu daripada usaha yang kita boleh lakukan. Itu sebabnya Nabi SAW bila sampai saja di Madinah Al-Munawwarah, perkara pertama yang Nabi bina adalah masjid. Nabi tak bina rumahnya lagi. Nabi tak ada rumah masa tu. Nabi menumpang rumah sahabat-sahabat Nabi SAW. Bayangkan, bila Nabi sampai, perkara pertama yang Nabi bina adalah masjid, iaitu Masjid Quba. Siap Masjid Quba. Lepas tu Nabi beredar pula lebih kurang 2 ke 3 kilometer. Nabi bina pula Masjid Nabawi yang hari ini kita solat. Masya Allah. Kenapa? Kerana Nabi nak membina di dalamnya Ar-Rahmah. Ar-Rahmah yang bagaimana? Pertama, Al-Mahabbah. Nabi nak bina kasih sayang. Bang, tanpa masjid kita tak akan berkasih sayang, bang. Betul ke tidak? Lepas mayang kita bersalam-salaman. Lepas mayang kita berselawat beramai-ramai sebelum kita beredar. Inilah tanda kasih dan sayang kita yang Nabi SAW ajar nak pupuk dalam masjid kasih sayang.
Nombor 2, nak ajar apa? Ar-rifq, iaitu lemah lembut. Tuan-tuan, kita dalam masjid mana ada orang cakap kasar? Kita nak masuk tandas pun ketuk pintu. Assalamualaikum. Dalam tandas pun bagi salam. Tu namanya buang terbiat. Dalam tandas jangan bagi salam, ketuk saja. Ya, tak 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 tak. Sudah siapkah khabar? Itu betul, sabar pula keluar. Sudah siapkah belum? Sudah. Nanti tunggu. Nak kata lemah lembut, padahal nak marah kat orang tu lama sangat kat dalam tu. Mana taknya buang air besar, tengok YouTube. Makruh, mana boleh lama-lama. Pendek-pendek sudah. Nombor 3, nak ajar apa? Al-layyin. Al-layyin kata-kata lemah lembut. Bila kita berjalan, kita tanya khabar. Itu sebab Nabi SAW ajar bila sampai di Madinah, Ayyuhan nas, afshus salam. Wahai manusia, bagi salam. Sebab apa? Kasih sayang itu datang dengan kata-kata yang lemah lembut. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang penuh dengan akhlak dan seumpamanya. Tuan-tuan, nombor 4. Apa sebenarnya yang Nabi SAW nak ajar? Al-ihsan fi kulli syai'. Man ahsana fi kulli syai', ahsanallahu ilaihi kulli syai'. Bila kamu buat baik pada semua manusia, kepada semua makhluk, Allah akan buat baik kepada kamu. Allah akan jaga kamu. Itu sebabnya di masjid kita diajar buat apa? Ajar buat baik dengan manusia. Kemudian diajar buat baik dengan binatang. Hari ni orang bunuh binatang. Ada baru ni orang lempar cat pada kucing. Tuan-tuan, ada orang dia lempar, dia ambil anak kucing dan ibu kucing, dia letak dalam guni, naik tingkat 16, lempar, mati kucing-kucing itu. Bang, di mana kasih sayang? Di mana ihsan? Ini binatang akan datang di akhirat, minta dengan kamu hak mereka yang sepatutnya kita bagi kepada mereka ketika mereka di dunia. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, mari kita sama-sama hidupkan masjid. Buatlah yang terbaik, bukan saja dengan manusia, tetapi dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Sebelum saya mengakhiri, saya nak habiskan satu benda, nak bagi satu pantun kepada orang sibuk. Pantun dalam bahasa Sarawak. Sudah pasti. Saya karang daripada Kuala Lumpur sampai ke Sibu. Nak dengar tak? Naik belon untuk ke Sibu. Kami sayang kita orang Sibu. Ya, terima kasih. Masjid hari ini dia dah tak boleh sekadar menjadi tempat untuk melakukan ibadah sahaja. Dia bukan sekadar tempat untuk kuliah-kuliah pengajian. Tetapi masjid sekarang kita dah kena bergerak menjangkau kepada masyarakat. Kita tidak mahu masjid kita hanya sibuk berdandan tapi lupa pada lingkungan. Apa tanda burung perempat? Jalan berjinjit di sela-sela. Apa tanda kiamat dekat? Membangun masjid berbangga-bangga. Masjid mesti kita makmurkan masjid, tapi kita mesti berdayakan umat. Tanpa umat, masjid tak ada erti. Kalau kita tanya secara jujur, berapa orang jemaah kita yang berjaya dikeluarkan daripada perangkap kemiskinan dan B40 dalam kalangan anak karya kita? Kalau kita muhasabah, berapa banyakkah peluang pekerjaan berjaya kita wujudkan hasil daripada kewujudan masjid kita? Kalau kita bertanya, adakah kita telah mampu untuk memperkasa golongan belia dan wanita? Mari kita bertanya, adakah masjid kita mampu membantu untuk menyelesaikan masalah tanah yang tidak produktif yang ada dalam kawasan karya kita? Sebab itulah tuan-tuan, beberapa tahun lepas, penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, mereka siarkan kajian bertajuk Dana dan Harta Masjid di Malaysia ke arah pengurusan strategik. Diorang buat kajian secara akademik. 57% masjid dapat sumbangan sampai 50,000 setahun. Ada 21% dapat antara 50 hingga 100,000 setahun. Ada 22% masjid dapat sumbangan 100,000 setahun. Tapi sayang, ada 7.8 juta duit masjid langsung tak digunakan. Ada yang melekat pada tabung, hilang gambar Tuan Agong tu melekat. Tak pernah dikeluarkan. Sedangkan itu sumbangan untuk jariah. Maka mari kita bertanya, kalaulah kita dapat bentuk satu skim pelaburan, membentuk koperasi masjid, pelaburan dalam sektor hala, insya-Allah banyak manfaatnya.
Bayangkan kalau 1/3 saja daripada jumlah itu, ataupun 100 juta lah kita kira, dilaburkan secara sistematik, pulangannya sangat memberansangkan. Sebab itu kita ucap tahniahlah kepada Sarawak khususnya. Sarawak ni dia berbeza dengan negeri-negeri lain kerana dia ada lembaga amanah kebajikan masjid. Yang mana mereka ini dia separatekan daripada jawatan kuasa untuk nak mengurus harta dan juga aset masjid. Sebagai contoh, di Masjid India ataupun Masjid Bandaraya di Kuching, dia peroleh pendapatan 60,000 sebulan hasil daripada sewaan 27 premis perniagaan. Apa tujuan? Untuk dia membantu balik. Sebab itu masjid sekarang dia bukan jadi sekadar Baitullah, tapi juga Baitul Mal, Baitul Ta'min, Baitul Tamwil. Baitul Ta'min, jaminan sosial sebagaimana Nabi menyantuni golongan sufah di Madinah. Menjadi Baitul Tamwil, menghasilkan dana, bukan untuk kaya, tapi kita nak pulangkan balik pada jemaah. Jadi masjid bukan sekadar berdandan, tapi sudah kena jaga lingkungan. Dan kepada Masjid Nur Sibu ini kita ucapkan tahniah. Ini antara masjid terbaiklah di negara kita, sentiasa dapat penerapan 5 bintang dan merupakan masjid yang dapat anugerah kebangsaan untuk pengimaran etnik, iaitu mereka membuat dasar Masjid for All. Semua orang boleh datang. All mean in all profession in one commitment. Ini masjid kita bersama. Tahniah. Terima kasih Ustaz Rizal, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bila kita sebut tentang masjid yang berfungsi, elok kita lihat sebenarnya saya nak mengajak, walaupun mungkin tak sempat baca ayat itu panjang, saya nak petik ayat hujungnya tentang pengimarahan masjid yang telah disebut ahli panel yang lain tadi. Boleh lihat dalam surah Taubah ayat 18 yang mencirikan orang-orang yang mengimarahkan masjid. Tapi di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang mana diharapkan semoga orang-orang yang termasuk dalam golongan mengimarahkan masjid itu adalah daripada kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa maksudnya? Bila kita adalah termasuk dalam golongan yang mengimarahkan masjid, suatu yang pasti yang anugerah Allah Subhanahu wa taala, orang itu adalah orang yang mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita datang ke masjid, ia akan menyatu padukan kita. Solat berjemaah itu menjadikan kita rasa bersaudara, walaupun mungkin tadi di luar kita ada rasa tersimpan di hati kita, mungkin ada sedikit rasa terusik dalam hati kita, tapi sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, inilah rumah zon aman yang memberikan kita kekuatan dalaman untuk menjadikan kita umat yang bersatu. Sebab itu selalu imam kita katakan, rafatkan saf, luruskan saf. Ini adalah merupakan amalan dan budaya yang patut kita teruskan untuk memupuk semangat kekitaan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Dan bila kita masuk rumah Allah Subhanahu wa taala, buangkan rasa dendam, kesumat dan sebagainya. Yang kedua saya nak sebutkan tentang kenapa kalau kita lihat di masjid-masjid, termasuk saya sentuh dengan di negeri Sarawak, di Sarawak sendiri ya. Majlis Islam Sarawak telah menentukan kita ada manual prosedur masjid. So setiap jawatan kuasa pengurusan masjid mesti patuh kepada manual prosedur ini. Dan Majlis Islam Sarawak ada kuasa malah dari sudut authority, dan kita ada unit dalaman masjid, unit audit dalam masjid, untuk memastikan perjalanan keseluruhan masjid itu adalah dalam perkara itu mematuhi prosedur yang kita tentukan. Kenapa tujuan dia? Untuk memastikan dari sudut kepimpinan dan pengurusan itu adalah yang berkesan dan juga yang cekap, mengikut prosedur yang telah kita lakukan. Inilah yang akan menentukan kenapa kita ada sistem tauliah. Kita ada sistem yang mana mesti mengikuti apa yang telah ditentukan untuk memastikan tidak ada sesuatu pergeseran, tidak ada rasa tak puas hati. Masjid ini tempat kita memastikan kita bersaudara. Jadi ikut apa yang telah ditentukan oleh pihak berautoriti, untuk kita ikut apa yang telah diberikan itu. Sebenarnya kami memikirkan secara sebaik-baiknya untuk menentukan apa yang sebaiknya untuk kita amalkan, insya-Allah. Maka jadilah masjid itu masjid yang berfungsi pada tempat yang sewajarnya. Terima kasih. Baik. Saya yakin dan percaya banyak idea-idea Datuk nak diketengahkan pada malam ni. Tapi apakah kiranya dua orang di sana asyik memusing-memusing saja, Datuk. Hanya kami saja yang tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, begitulah. Sungguh banyak mutiara ilmu dikongsikan pada malam ini. Pastinya cinta teragung ya, yang akhirnya kita tetap
menzahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan terus berbincang apapun kita bermuhasabah seketika. Okey, Ustaz Rizal dan tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri dengan rumusan firman Allah Subhanahu wa taala sempena dengan Maulid Rasul peringkat Sarawak. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu buat, laksanakan, hayatikan, dan apa yang ditegah oleh Rasul itu hendaklah kamu tinggalkan. Itulah merupakan satu cinta yang teragung kita. Untuk kita pastikan kita ikut jejak-jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan sunnahnya, insya-Allah kita akan masuk dalam golongan orang yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan selawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Ikan patin masuk ke bakul, bakul diambil untuk mengukus. Walau tak pernah bertemu Rasul, cinta padanya takkan pernah putus. Bulan bersinar begitu indah, kalau dipandang tenanglah jiwa. Selamat Maulidur Rasul 1445 Hijriah, moga bertambah iman dan takwa. Wallahu a'lam. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya yakin kita semua mahukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak dapat tidak kita perlu kepada takwa. Kata Ibrahim Adham, macam mana nak dapat takwa? Idza aradta an ta'siyallah fa'sihi fi makanin la yaraka fih. Kalau kamu ni nak rasa buat maksiat, rasa nak buat maksiat, maka kata Ibrahim Adham, buatlah maksiat, tapi dengan syarat, carilah tempat yang Allah tak nampak kamu buat maksiat. Di situlah kamu akan dapat ketakwaan. Wallahu a'lam bissawab.